diilhamkan oleh seorang pakar komputer, Satoshi Nakamoto. Bitcoin adalah mata wang digital yang bebas daripada pengawasan mana-mana bank pusat. Ia boleh dipindahkan dengan kaedah elektronik tanpa orang tengah secara percuma. Jika nilai mata wang biasanya disandarkan pada emas dan perak, Bitcoin pula disandarkan pada pengiraan matematik. Secara tidak langsung, penggunaan mata wang ini menjadi tarikan kerana bank pusat sesebuah negara tidak boleh mengawal urusan keuangan seseorang dan ia semakin menjadi pilihan tenaga kecil bagi urusan niaga harian. Biarpun pelbagai isu timbul mengenai sistem mata wang ini, namun ia tetap digunakan secara meluas dan semakin popular. Alert mengupas mengenai isu Bitcoin bersama pakar keuangan Islam Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Ya, itu dia pasal Bitcoin. Kadang-kadang kita perlu ambil tahu pun walaupun kita sebenarnya tak nak tahu. Betul, jangan main bedal je. Tak boleh juga. Kan, kadang-kadang kita mungkin terlalu taksub ataupun terlalu tak tahu macam mana kaedahnya dan apakah dia memberi efek kepada kita secara kewangan. Walaupun benda tu secara elektronik je kan. Ya kan. Okey, kita bersama dengan Ustaz Dr. Zaharuddin, pakar kewangan kita pada hari ini. Kita nak lebih sentuh kepada konsep keagamaan lah. Lebih kepada Islam. Okey, kita nak boleh cerita sikit tak? Sistem Bitcoin yang kita boleh guna pakai. Kalau macam tadi kita tengok ada Vicky dah cerita sikit tentang elektronik, tak ada batasan dan sebagainya, dan menjadi pilihan ramai pula sekarang. Mungkin Ustaz boleh cerita lebih lanjut sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama sekali kita nak maklumkan bahawa Bitcoin sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, bermula tahun 2009 oleh seorang individu yang tak dikenali walaupun menggunakan nama Jepun tapi belum tahu dia orang Jepun. Ada yang mengatakan itu adalah gabungan beberapa institusi di Jepun dan seumpamanya. Walau bagaimanapun kemudian sampai hari ini dia telah menghilangkan dirinya dan tak diketahui identitinya sama sekali ya. Dan ia jelas sebab dia punya sistem itu memang kelihatan tujuan dia adalah untuk memberikan kebebasan kepada orang ramai untuk transfer dia punya nilai duit ataupun sesuatu milik dia kepada orang lain tanpa melalui perantaraan orang tengah. Yang mana biasanya kita buat kalau nak pindahkan, kita akan melalui bank. Betul. Dan bank akan trace semua kita punya pergerakan duit dan bank akan tahu siapa hantar siapa kan. Dan kita pun rasa selamat. Kita pun rasa selamat. Tapi kadang-kadang ada negara yang dia rasa tak selamat. Tengoklah banknya korup ke tak korup kan. Dan tapi Bitcoin ni ataupun sistem Bitcoin ni dia membuatkan kita boleh transfer tu tanpa kita ketahui siapa-siapa. Tapi semuanya telah diserahkan kepada hash ataupun kepada digital signatory. Yang mana nombor je akan keluar. Nombor tu akan keluar, dia match, dia akan dapat. Jadi tak tahu siapa. Jadi sebab tu dia secure dari sudut security tu, sebab mathematical tu semua tu dia macam satu benda yang irreversible. Bila dia dah buat tu, dia tak boleh nak macam kita undo ke, tak boleh. Tak boleh. Ataupun kita nak masuk tengah-tengah, ada orang nak masuk tengah-tengah, nak hack curi duit tu tengah-tengah, tak boleh. Jadi itu keistimewaan dia, iaitulah melalui sistem blockchain tu yang merupakan public ledger. Maka apabila saja contohnya orang A hantar pada orang B, dia akan dimaklumkan kepada semua grup. Dia ada macam miner, block miner, yang mana semuanya akan verify dan ia akan nampak semua public ledger, semua nampak. Orang ini hantar kepada orang ni 2 Bitcoin contohnya, semua orang nampak. Jadi itu menjadikan sistem itu telus tapi pada waktu yang sama adalah secure dan safe. Jadi itulah sistem blockchain yang bukan hanya digunakan untuk Bitcoin, tapi sistem blockchain tu dia dia macam terangkai, itu chain tu. Dia terangkai di antara satu dengan yang lain. Yang ini mesti sama yang ini, yang ini mesti sama yang ini, yang ini mesti sama yang ini. Itu namanya blockchain. Dia boleh digunakan untuk pelbagai benda-benda lain yang memerlukan ketelusan, yang tak boleh diganggu oleh sama ada orang nak merompak ke, orang politik nak masuk tengah-tengah ke, orang bank nak pecah amanah ke. Tak boleh. Itu kehebatan sistem itu, blockchain tu. Dan kemudian sekarang ni apabila Bitcoin tu pula dia punya jumlah dia telah ditentukan monetary policy oleh Satoshi tu, dia cipta 21 juta unit sahaja.
Tapi satu asal dulu nak cerita dia punya volatile dia. 1 tahun lepas harga Bitcoin adalah satu Bitcoin sama dengan RM2,800. Wow. Satu saja. Itu lama dah. Tahu tak berapa hari ni? Sekarang berapa? Sekarang ni RM76,000. Satu Bitcoin? Satu Bitcoin. Wow. Itu yang kita nak kata volatile tu. Dalam masa 1 tahun daripada 2,800, bayangkan kita beli satu Bitcoin setahun lepas. Sekarang ni kita akan jadi kaya, berapa banyak kaya lagi? 74,000 dah jadi kaya-kaya. untung kan. Itu yang menjadikan dia popular. Sebab dia punya kenaikan tu 1000%. Yang saham-saham biasa tak boleh nak lawan lah. Itulah nak naik pun 40% tu kira dah Betul, besar kan. Tapi betul. sekarang ni juga orang selalu kaitkan Bitcoin dengan pasaran gelap. Sebab kita tak tahu siapa yang membuat, macam contohlah nak beli barang-barang yang terlarang. Bila beli di satu website yang kita pun tak tahu siapa pemunya website tu, kita nak beli barang terlarang tu pun orang tak tahu siapa. Sebab tak boleh trace macam Ustaz cakap kan. Adakah benda ni memang tidak akan boleh dikawal, dan orang kata ada kelebihan untuk siapa-siapa yang ada Bitcoin untuk membeli barang-barang sebegini tanpa dikesan? Betul. Baik, itu adalah sisi-sisi gelap yang boleh berlaku kepada Bitcoin dan semua mata wang kripto. Yang bagus ni macam kita sebut tadi, orang yang betul-betul nak beli, kita nak elakkan fee yang tinggi melalui bank, nak remittance, semua mahal. Orang-orang pekerja asing kat Malaysia nak hantar duit dekat anak isteri dia dekat negara masing-masing pun mahal kos dia. Tapi kalau melalui sistem ini sangat murah. 1% yang sangat kecil. Dan semalam saya pun telah mencubanya sendiri. Daripada satu wallet ke satu wallet, saya hanya kena bayar 10 sen saja. Jadi sangat murah. Tapi betul yang dia jadikan transfer punya fee tu murah, menjadikan dia advantage kepada business entity, termasuklah orang gelap, orang pasaran gelap. Yang tadi kata tak boleh ketahui siapa hantar sebenarnya kan. Bagus security kita, tapi bagus juga untuk penjenayah. Itu yang risau tu kan. So penjenayah, sebab kalau Malaysia, sebab kita nak kontrol semua duit masuk, duit keluar bank semua sekali. Kalau kita masuk sekepuk 100,000 kat satu bank, satu akaun bank, kita akan ditanya oleh bank negara lah. Sebab apa duit atas sebab apa ni, semua nak tahu kan. Tapi kalau Bitcoin, nak bayar dadah ke apa ke, pop, laju saja masuk. Ini menjadikan masa depan Bitcoin ada sedikit uncertain di negara kita khususnya. Sebab bank negara risau tak boleh kawal ni, nanti akan menyebabkan mudarat lagi banyak daripada manfaat. Maka sebab tu sesiapa yang nak masuk Bitcoin sekarang ni, pada ketika bank negara masih belum buat keputusan jelas. Tahun 2014 Bitcoin bank negara dah sebut tak sah diperlakukan di Malaysia. Tapi 2017 bank negara telah revise balik dan telah keluarkan satu exposure draft macam mana dia nak kontrol. Mungkin nak follow macam mana Amerika kontrol Bitcoin. Amerika dia iktiraf sebagai digital asset. Jepun dia iktiraf, malah 260,000 kedai di Jepun telah pun menerima pembayaran melalui Bitcoin. Dan Microsoft terima, Dell terima, Home Depot terima. Jadi kedai-kedai besar ni telah pun menerima pembayaran melalui Bitcoin. Okey, kita akan sambung lagi selepas ini, Aidit. Dan tentunya kalau Ustaz cakap kat Jepun tadi, siap ada ATM machine yang boleh keluarkan nilai Bitcoin tu. Dan juga dengan cerita Nana, sampai meniaga nasi kerabu kat Kelantan pun pakai Bitcoin. Boleh ke tak boleh? Nanti kita nak cerita dengan Ustaz ni. Itulah, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Lepas ni ada lagi Bitcoin di Nasi Lemak Kopi O. Terbaik. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. So, hari ini kita bercerita mengenai Bitcoin. Satu benda yang baru untuk setengah orang. Tapi mungkin dah lama juga ada orang yang menyimpan mata wang Bitcoin ni. Yelah, mungkin kalau macam-macam saya sendiri pun bukanlah kata tak tahu langsung, pernah dengar. Kawan-kawan cerita Bitcoin, tengok sikit Google. Tak payahlah, tak tahu. Sebab kita tak ambil tahu. Bila kita ambil tahu, rugilah kita tak beli. Beli 10 Bitcoin cukup lah. Kalau kita nak recap sikit tadi, kalau Ustaz ada kongsi, satu Bitcoin dulu berharga 2,800. Sekarang nilainya satu Bitcoin 76,000. Tu cakap dengan Ustaz, habis macam ni kalau nak beli satu Bitcoin? Tak apa, jangan beli satu, beli 0.000 pun boleh juga. Okey. Wow, okay. Kita sambung balik cerita tadi tu. Soalan tergantung kita tadi. Tadi kita ceritakan tentang kat Malaysia pun dah ada di Amerika Syarikat juga mengiktiraf untuk beli pakai Bitcoin sebagainya. Di Malaysia pula, di setengah tempat kabarnya di Kelantan pun orang berniaga nasi kerabu pun pakai Bitcoin. Ustaz, boleh ke tak boleh ni? Baik, jadi dari sudut pandang
Islam. Islam melihat sekarang ni yang pertama sekali Bitcoin ni dia apa benda. Jadi ulama berbeza pendapat. Ada yang kata dia ni adalah aset ataupun digital asset. Ada yang kata dia ni adalah mata wang. Jadi ada yang kata dia ni adalah komoditi. Jadi macam-macam. Tapi setakat ni memang ada kumpulan yang mengatakan kalau dia adalah medium of exchange, dia dah sampai tahap rawaj dalam bahasa Arab, artinya dia tersebar luar dan diterima ramai. Macam Bitcoin tadi, saya pada khidmat saya, dia sudah sampai tahap boleh naik daripada digital asset kepada mata wang kerana penerimaan dia semakin banyak dan dia adalah pioneer dalam cryptocurrency. Berbanding dengan yang lain-lain tu mungkin belum lagi sampai tahap mata wang. Jadi pada ketika itu kalau kita nak pergi kedai beli barang makanan, kita pun pergi tengok wallet tukang kedai tu, dia ada e-wallet tau. Dan saya pun ada e-wallet. Saya nak bayar, saya pun ambil dia punya QR code, send, sampai terus. Dah sampai habis. Jadi itu hukum dia harus. Itu hukum dia harus. Jadi macamlah contohnya ni apa namanya, tab kan? Tab ni canggih kan? So jadi saya kata saya nak beli lepas tu nak pakai apa? Saya nak pakai saya punya tanda tangan. Terima tak? Tak terima kan? Tak terima. Tapi kalau terima, sah tak? Sah. Kalau saya terima, kalau terima sah. Atau kalau saya ada tanda tangan Messi contohnya, anak kan, nampak? Itu menjadikan macam mana kita para ulama nak kata benda tu haram kalau untuk beli barang betul. Sebab dah kamu terima walaupun benda tu mungkin mata wang ke bukan mata wang ke, barang ke boleh diterima. Tapi sekarang ni sebab Bitcoin ni dia punya penerimaan dia sebagai medium of exchange sudah semakin kuat, maka ketika itu dia sudah upgraded ataupun naik jadi seolah mata wang. Itu sebahagian pendapat ulama kata bila dia dah jadi mata wang, dia akan ada undang-undang dia pula. Yang pertama, undang-undang bila jadi mata wang ni betul dia boleh tadi untuk beli barang. Kemudian yang kedua, dia boleh disimpan untuk simpan nilai. Simpan nilai itu maksud dia kalau contohnya ada orang dia simpan RM100,000 tapi dia rasa setiap tahun kena makan inflasi duit dia kan. Jadi aku rasa aku nak simpan yang kurang inflasi, dia pun pergilah beli Bitcoin dengan nilai RM100,000. Bitcoin punya harga pula katalah tahun depan naik pula lagi kan. Macam kan. Jadi hukum dia harus tak untuk simpan nilai begitu, hukum dia harus. Sama juga macam ada orang, saya tak nak simpan duit saya nak beli kereta vintage, kereta Mercedes tahun 1970-an. Boleh pulang. Dia seumpama investment lah. Betul. Jadi boleh simpan nilai, kemudian boleh juga dia nak exchange dengan duit kertas, tapi dengan syarat mesti yadan biadin, mesti on the spot. Baik Ustaz, kita ada seorang panggil Cik Razi mai daripada Penang ni, jauh ni nak tanya sikit Ustaz. Silakan Cik Razi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, saya nak tanya pasal tadi urusan Ustaz tadi lah. Pasal penerimaan Bitcoin oleh Microsoft company besar tu. Okey, saya dapat tahu ni Microsoft sekarang mungkin dah stop dan ada company-company lain macam Steam dan saya dengar Visa pun dah stop kat dia yang related dengan crypto. Jadi bila company besar ni pun dah try handbrake, tak rasa apa kita ni kalau pengguna patut teruskan ataupun patut kita berhati-hati. Okey, itu je soalannya. Terima kasih. Ada syarikat besar yang telah pun berhenti menerima atau menggunakan Bitcoin. Baik, jadi itu perkara yang saya kira memang macam kita sebut tadi dan Bank Negara pun dah maklumkan risiko perkara ini memang sangat besar lagi. Sebab dia punya volatility tu memang 10 kali ganda lebih volatile, lebih turun naik berbanding harga emas. Dan 18 kali ganda lebih banyak daripada turun naik berbanding harga dolar ataupun ada harga mata wang biasa ya. Jadi maknanya risiko tu sangat tinggi. So, tapi risiko ni taklah jadikan dia haram. Jadi risiko ni jadikan kita kena alert, kita kena faham. Maknanya kalau kita tak faham macam tadi sebut kan, tak apa-apa benda dah jangan masuk. Bagus, itu adalah sifatnya. Cuma tadi kata ada tarik handbrake sebagainya, saya tak sure sejauh mana telah tarik tapi ada syarikat yang telah point join. Contohnya syarikat besar macam PricewaterhouseCoopers, pusat firma perakaunan yang Big Four yang terbesar di dunia. Begitu juga dengan Ernst & Young.
dia pun telah terima pembayaran menggunakan Bitcoin, tapi mungkin tak seluruh dunia, mungkin di satu cawangan di sebuah negara. Begitu, maknanya tengok keadaan di negara tersebut sesuai dengan undang-undang di negara terbabit, ya. Jadi itu jawapan saya pada soalan tadi. Perlu tak kita alert? Betul. Yang pertama sekali, alert juga mana kita nak beli. Tadi kan orang cakap ni nak beli macam mana ni? Kita nak beli, kita kena ada melalui exchange. Yang itu yang isunya. Melalui exchange ini dia macam ada satu app, satu company tu dekat Malaysia. Dia saya ada satu company yang dah ada bertapak di Malaysia, tapi akaun dia telah dibekukan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi dah kelang kabut sikit lah. Sebab Bank Negara belum buat keputusan, so jadi dia dah jalan dulu. So akhirnya Bank Negara freezekan dulu. Jadi orang-orang yang beli dalam tu kelang kabut sikit lah. Tapi masih boleh transfer kepada akaun dia yang lain. Boleh ada macam-macam akaun lain. Jadi kena pastikan akaun yang itu adalah betul-betul sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitulah jangan terlibat dalam skim-skim Bitcoin. Dekat Malaysia ni banyak skim cepat kaya. Jadi ada orang skim cepat kaya, dia bertinggi atas skim Bitcoin. Dia kata, kau tahu ni, kau tengok ni Bitcoin naik begini, kau tak kerti kan, kau bagi aku duit, aku punya wallet, kau punya duit kan. Jangan, habis lah. Lepas tu ni cabut lari kan dengan kita punya duit. Sakit pula kan. Jangan mudah percaya orang. Kalau boleh, sebelum kita nak melabur ataupun nak masuk lah dalam Bitcoin, baca dulu tempat yang kita nak beli tu sahih, betul ke, daripada kita lepas tangan duit kita kot. Janganlah bagi orang lain handle. Jadi Ustaz, sebelum kita bagi hari ni tentang Bitcoin, mungkin sedikit pesanan kepada semua penonton Semak Kopi O, mungkin yang dah main Bitcoin, mungkin baru nak cuba yang 70,000 tu. Yang pertama sekali, bagi yang dah main, yang memegang Bitcoin, kena faham kalau ada simpan lebih daripada setahun, kena bayar zakat. Dia dianggap kekayaan 2.5% daripada nilai Bitcoin yang kita simpan. Dah cukup setahun, kena bayar zakat. Yang pertama. Yang keduanya, apabila kita melibatkan diri dengan Bitcoin, kita tak boleh berdagang. Sebabnya bila dia dah naik tahap kepada mata wang, para alim ulama ada sebut, antaranya Ibnu Qayyim ada menyebutkan, dia kata idza takhazat al-fulus tu'adu li ribhan amad darar. Apabila diambil mata wang menjadi barang dagangan, maka akan melibatkan mudarat yang besar. Jadi Bitcoin ni walaupun dia belum stabil, tapi pada satu ketika nanti dia akan lebih stabil. Pada ketika itu dia akan lebih sesuai, lebih mantap untuk menjadi mata wang ataupun medium of exchange. Kemudian bagi mereka yang belum terlibat, yang pertama sekali kena baca. Kalau tak faham, jangan terlibat dulu. Jangan hanya serahkan kepada kita punya guru. Saya punya tok guru pelaburan Bitcoin, sipulan bin sipulan. Dia kata apa, aku ikut je. Habislah. Nanti kena tipu akhirnya. Yang keempat, selain daripada Bitcoin, ada banyak cryptocurrency yang lain, ada ribu. Ada orang ditarget ICO. ICO, initial coin offering. Jadi contohnya ada satu ni, contoh macam Ripple contohnya, dia baru saja masih murah lagi. Kalau ada orang, dia pun belilah RM500,000. Lepas tu dalam setahun naik sampai macam tadi tu 5,000% tu jadi jutawan kan. Jadi dia pun kena pastikan kamu nak masuk cryptocurrency yang lain, kena pastikan dia punya tahap security dan seumpamanya betul. Jadi akhir sekali saya harap tidak ada siapa-siapa yang membuat pinjam duit untuk melibatkan diri dalam seumpamanya. Pinjam duit pada kawan, pergi pada bank ke, semua jangan terlibat. Pakailah duit-duit yang kita rasa bukan duit simpanan kita, tapi duit yang kalau hilang tu tak kisah sangat lah. Sebab dia bimbang. Dia bimbang. Tepi. Cari dalam 70,000 tepi, beli satu Bitcoin boleh. Seterusnya macam saya sebut tadi, Bitcoin juga boleh dijadikan simpan nilai, lindung nilai pun boleh bagi orang yang ada buat import ekspor. Bagi saya dia adalah diharuskan dalam Islam hukum. Alright, terima kasih atas penjelasan itu. Harapnya penonton Nasi Lemak Kopi O dah faham sikit apakah itu Bitcoin. Dan sebelum membuat apa-apa keputusan, kena baca research dulu. Yes. Yang penting Tok Guru tu kena kaji dulu. Manakah ada orang yang mengambil kesempatan Bitcoin. Okeylah, terima kasih sekali lagi. Kita akan bersama dengan seorang artis yang akan mengajar kita bahasa hari ini. Dia pun ada dua je. Nama dia dua je. Syllable je. RJ. Itulah, kita bersama dengan RJ. Silakan.